Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Pod Maya yang pertama kalinya kita shoot di luar daripada lokasi yang biasa dan episod kali ini khas untuk membincangkan tentang program yang bakal dilangsungkan atau event yang bakal dilangsungkan iaitu Carnival Pesona Johor. Let's check it out. Baiklah, Alhamdulillah. Sekarang ni kita berada pada episod yang kita tak shoot dekat kawasan yang biasa. Kita tak shoot dekat studio kita. Kita pergi dekat rumah orang. Rumah orang ni adalah kita panggil satu yayasan. Yayasan ni adalah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim. Dan wow, studio dia ni lebih canggih daripada studio kita Wan Wan angguk je Wan kan. Ni kawan-kawan saya kat belakang ni. Pada kali ni, pada episod kali ni, kita nak cerita tentang event yang bakal berlangsung pada 8 hari bulan Disember hingga 10 hari bulan Disember di EduCity Sport Complex, iaitu Carnival Pesona Johor, Pesona Wanita Inspirasi, anjuran YPKDT. Dan di sebelah saya adalah tetamu kehormat. Tetamu kehormat Puan boleh saya letak macam tu? Boleh Tetamu kehormat kita, iaitu pada episod kali ini, episod Pod Maya. Selamat datang ke Pod Maya, di mana episod kali ini Puan, kita nak cerita sikit sebanyak berkenaan dengan YPKDT, Carnival Pesona Johor dan apa yang bakal berlangsung dekat Carnival tu. Boleh Puan Boleh. So mungkin Puan boleh kenalkan kepada kita punya pendengar ataupun kita punya penonton kita, siapa Puan dan juga apa Puan buat dekat YPKDT. Macam tu. Kita start slow dulu Puan. Boleh. Nampak suara saya makin dia slow dulu. Nanti kita jerit. Okey, silakan. Okey, pertamanya saya ucapkan selamat datang lah kepada podcast Pod Maya Yep. ke YPKDT. Yayasan Pembangunan Keluarga Dr. Takzim. Dan juga saya panggil Naim bukan Encik Bukan, janganlah panggil Encik. Naim Kalau boleh Naim boleh. Kalau panjang Roy. Hati kau keras Roy. Hati keras hati. Yang saya lembut hati hari ni. Okey. Cuma tak ada sarapan je Puan. Wan cakap tak ada sarapan kata. Tak ada sarapan Wan? Tak ada sarapan ni. Wan ni. Wan ni. Ada 2 Wan sekarang ni. Dalam bilik ada 2 Wan. Okey. Okey Puan. Saya perkenalkan diri saya lah siapa Puan? Okey, nama saya Nur Faizah binti Muhammad Isa. Nama panggilan saya daripada kecil sampai sekarang Faizah. Panggil Faizah saja. Oh, Faizah saja. Faizah. Panggilan kawan-kawan lain, panggilan keluarga lain. Okey, kita panggil panggilan kawan-kawan je lah Okay. Faizah. Faizah. Saya selaku Ketua Pegawai Eksekutif di Yayasan Pembangunan Keluarga Dr. Takzim. Saya baru 9 bulan lah di sini. Alhamdulillah. Sebelum ni kat mana? Sebelum tu saya bertugas di Pejabat Tanah Pontian. Oh, Pejabat Tanah Pontian. Saya bertukar kerja pada bulan 2 lah. Dia bertukar ni maksudnya macam mana Puan? Dinaikkan pangkat ke? Macam mana? Ada ketika kita naik pangkat, ada ketika macam orang kata parallel, sama grade je. Kita cuma berubah jabatan. So maknanya menunjukkan dekat sini Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ni adalah satu badan kerajaan ke macam mana Puan? Dia jabatan badan kerajaan ke? Dia badan kerajaan tapi dia badan berkanun lah. Kita ada enactment sendiri di bawah YPKDT lah. Itulah pasal kita nak tanya ni. Podcast kali ni kita nak tanya YPKDT ni, selain daripada maksudnya Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim ni, sebenarnya YPKDT ni apa? Apa dia buat sebenarnya? Okey. Macam saya pun sebelum orang kata saya betul-betul duduk dalam YPK sendiri, saya kenal YPK ni hanyalah orang kata berdasarkan modul keluarga sakinah sajalah. Masa dulu YPK memang terkenal dengan modul keluarga sakinah. Maksudnya macam keluarga sakinah ni orang kata pembentukan keluarga daripada orang kata daripada lahir, kahwin sehinggalah ke akhir hayat. Maknanya yayasan ni susun ke macam mana? Macam mana dia program ke susunan? Dia ke? Satu modul ni, berdasarkan modul tu kita jalankanlah program-program. Kita susunlah program-programnya. Itu dululah, maksudnya bermulanya YPK ni saya kenal YPK lah berdasarkan modul keluarga sakinah. YPKDT ni memang dah lama ke macam mana? Dah. Kalau ikut sebenarnya perubahan YPKDT ni pada tahun 1997 lah. 1997 ya, 1997. Okey. Masa tu saya baru dah tingkatan 4. Tingkatan 4 Tingkatan 4. Tingkatan 4 1997. Boleh teka umur tu.
Dia dah tua. Yelah tu. Tapi nampak muda pun. Ha? Nampak muda. Make up. Blushing tadi Dah kena tambah warna merah. Tambah. Okay Wan, apa yang YPKDT ni offer pada masyarakat kat Johor ni? Okay, kalau saya sebut kalau macam contoh objektif penubuhan YPKDT ada 3 lah. Okay. Dalam NMS sendiri pun dah sebut objektif YPK ni. Satu, orang kata mengukuhkan institusi keluarga. Okey. Membawa wanita ke arus pembangunan dan membawa wanita ke arus pembangunan. Ke arus pembangunan wanita Ya, wanita. Lelaki tak ada. Mengukuhkan institusi keluarga tu kita Untuk termasuk program lah. lelaki lah. Dia bukan lelaki, macam kita keluarga lah, keluarga. Dia tak adalah khas untuk lelaki. Dia ada macam program-program untuk wanita apa semua. Okay. Dan yang ketiga adalah menangani masalah sosial. Ui, iya ke? Apa masalah sosial yang dia nak tangani tu kan? Dia kadang-kadang macam contoh apa yang YPK buat lah kan. Macam kita dalam YPK tu sendiri kita ada unit counselling. Okey. Kita ada unit counselling. Macam contoh YPK menawarkan perkhidmatan counselling kepada masyarakat luar secara percuma saja. Oh, iya ke? Ya. Orang macam mana yang perlu counselling? Yang sasaran YPKDT ni lah. Semua golongan kita masuk. Macam contoh saya Boleh. Saya perlukan counselling? Boleh. Oh, iya ke? Boleh. Apa, memang tak tahu. Aku cakap terang, bila korang tak tengok episod ni, korang tak tahu yang sebenarnya hikmat counselling ni sebenarnya boleh didapati dekat yayasan. Ya. Kalau tidak, diorang kalau counselling ni first pop in mind puan, confirm hospital. Kita YPK memang kita ada unit counselling. Bawah kerajaan negeri pun kita ada unit counselling juga. Macam saya, saya kalau terfikir nak pergi counselling ke apa ke, ada masalah macam emosi ke apa yang tak boleh nak dibendung kan, saya rasa saya punya tempat rujukan hospital dia. Ya, orang kata pakai apa, sakit jiwa kan. Sakit jiwa, psikiatrik macam tu. Tapi tak sangka yayasan sebenarnya pun ada menawarkan hikmat untuk counselling ni lah kan. Tak ada. Dan orang ataupun golongan yang macam mana yang sepatutnya mendapat servis daripada YPKDT ni. Dia nak tahu juga YPKDT ni sebenarnya khusus ataupun fokus dia tu untuk siapa. Macam tadi untuk wanita, saya terfikir macam ini pembangunan wanita ke? Kan? So apa macam kita ada golongan sasar kita lah, memang fokus utama memang wanita lah. Wanita kita tak kira sama ada ibu tunggal ataupun B40. Kita pun ada juga menyantuni golongan OKU. Belia pun ada jugalah. Dan juga yang memerlukan. Okay. Kita menyantuni mereka semua ni lah. Ni golongan sasar YPKDT. So kalau kata menyantuni tu apa? Okay, menyantuni tu kira ayat cover lah. Sebenarnya ayat betul sebenarnya. Ayat betul macam contohlah. Apa yang kalau contoh saya wanita. Saya sebut tadi membawa wanita ke arus pembangunan kan. Ya, betul. Okay, okay, di bawah, kalau kita tengok objektif tu, so program yang orang kata program yang YPK bawa untuk orang kata mencapai objektif tersebut adalah contoh kita ada PINTA, program pemberdayaan wanita dan golongan sasar. PINTA tu nak untuk apa? Pemberdayaan wanita dan golongan sasar. Okey, apa program? Tu adalah contoh di bawah PINTA tu ada 3. Satu WINGS, kursus WINGS. Maksudnya Women Income Generating Skill. Women Income Generating Skill Itu kita mengadakan kursus-kursus WINGS. WINGS. Mengadakan kursus-kursus kepada wanita. Contohlah macam kursus masakan, kursus menjahit, kursus orang kata macam aktiviti macam mangkuk tepeng tu, kita hiaskan dia. Punya untuk prepare orang berniaga ke apa sebab sebab macam contohlah kan, kadang-kadang golongan wanita ni yang macam saya berkejaya, kita keluar ke pejabat. Betul. Ni kalau macam contoh wanita yang orang kata dia sukar untuk keluar, dia breadwinner lah orang cakap. Breadwinner kan, dia macam dia ada anak, dan anak tu mungkin tak boleh diletakkan di mana ke, dan ada masalah ke, perlu penjagaan dia. Jadi macam contoh kita menawarkan perkhidmatan yang kita memberikan kursus lah kepada wanita ini untuk dia menjana pendapatan daripada rumah. Okey. So contohlah kalau dia dah ready dengan dia punya all the cost apa semua lah, maksudnya dia dah pergi kursus, dah pergi apa. So setakat ni dia sekarang ni tinggal nak berjalan, nak ceburi bidang perniagaan tu je. So sekarang ni modal tak ada. Saya rasa YPKDT ni takkanlah nak hit golongan T20.
Mesti B40 ataupun M40 punya kawasan lah dekat situ lah. So apakah peranan YPKDT bila kata dia dah nak start nak berniaga tu? Okay, macam di bawah program pintar ni tadi saya sebut wings kan. Betul. Selepas wing kita ada skip. Oh, wing skip. Skip tu skim bantuan pakatan perniagaan. Oh. Kita juga memberi bantuan pakatan perniagaan kepada mereka ni yang nak memulakan perniagaan lah. Oh, dia bukannya bagi duit tapi dia bagi peralatan. Itu pun kos juga buat. Ya, betul. Kan? Memang kos. YPKDT maknanya serba-serbi lah. Ini baru golongan wanita, belum lagi kita cerita pasal orang kelainan upaya. Ya, betul. Macam golongan remaja dan kanak-kanak pun ada juga. Kalau macam untuk kanak-kanak, kita ada bahagian pembangunan kanak-kanak dan remaja. Ada juga. Ada. Di bawah bahagian tu kita ada saya nak perkenalkan kita ada 4 taskar. Ada 4 taskar? YPK sekarang kita ada 4 taskar. Dekat mana? Kita kenal sebagai Jauhar Childcare Center. Satu di Kota Iskandar ni. Kota Iskandar. Ada dekat depan. Okey. Betul. Daerah Pontian. Daerah Pontian. Daerah Batu Pahat dan juga daerah awak lah puan. Daerah Pontian yang itu. Ya. Okey. Dengan daerah Batu Pahat. Daerah Muar. So kita ada 4 sedia ada sekarang ni. Okey. Adakah ia terbuka kepada semua orang yang nak enroll hantar anak-anak ke situ ataupun dia ada macam selection? Okey. Setakat ini yang 4 taskar ni kita open kepada golongan B40 lah, tapi yang bekerja kerajaan. Okey. Maknanya penjawat awam punya ni lah. Ada option lah untuk penjawat awam menggunakan khidmat YPKDT ni juga. Memang ada syarat juga lah. Macam bila dah hantar permohonan pun kita akan tapis. Ya ke? Ya, kita akan puan tapis. Ke yang tapis? Kita ada jawatan kuasa. Ada jawatan kuasa kan? Kita ada jawatan kuasa. Baru nak rapat. Pada tahu kan? Puan, saya ada anak ni kan. Dia pernah tak puan ada orang contact kan? Tolong lah Pak Izzah, aku nak masuk. Ada tak macam itu? Tapi macam mana puan punya ketegasan macam tu? Nak menceritakan tentang integriti YPKDT. Nampak? Macam mana saya? Macam mana? Macam kebiasaannya saya akan bagi tahulah. Biasanya kalau kita open kepada public pada hujung tahun lah kita akan iklankan. Tapi base kepada kes-kes tertentu, ada juga yang macam contoh dia memang ada pasangan. Tapi bila pasangan dia meninggal dunia secara mengejut, suaminya lah. Dia pula siapa puan? Adalah. Siapa? Mana boleh. Okey. Saja je mesti. Okey. Nampak puan dah serius sangat tadi saya tarik. Tak. Dia bukan apa, dia macam dia terasa di hati tau. Betul lah tu. Dia macam dia bila ibu tunggal, anak 5, kecil-kecil semuanya. Allahuakbar. Aduh, ni tak boleh ni. Aduh. Dia macam bila dia seorang tinggal, dia yang kata nak menampung semua perbelanjaan kan. So kita faham kalau tadika swasta semua ni, macam saya sendiri pun hantar anak ke taskar swasta, kos 700, 600.5. Yelah Wan. Macam dia pula ada 5 orang anak kecil-kecil. Macam mana dia nak jadi, survive? Dia memang ada jugalah kontak saya minta bantuan. Boleh ke masukkan anak dia ke taskar sini lah kan. Saya cakap saya semak dulu sebab setakat ni memang penuh lah. Penuh. Kebetulan sebulan selepas tu ada parents yang orang kata macam mana dia beritahu pada taskar dia nak tarik diri daripada hantar anak sebab dia berpindah. Dia berpindah. So kebetulan ada kekosongan. Kita slate dia masuk terus. Pasal dia adalah satu golong, memang satu-satunya golong itu memang memerlukan buat. Pasal tiba-tiba sudden death. Ya, betul. Kan? Lepas tu adakah dia tu balu kepada pejabat awam ataupun dia pun pejabat awam? Dua-dua pejabat awam. Wish 5 orang. Dia memang sudden death lah sebab pagi tu boleh ketawa-tawa. Ya, betul. Tiba-tiba faham tengah sangat, hari. Wan. Saya faham sangat tu. Tu yang saya macam terasa sangat lah. Betul lah. Sebab saya dengan dia sama anak 5 orang. Macam tu lah. Allahuakbar. Gitu. Tapi yelah kita menyentuh kepada golongan yang memerlukan dan betul? sebagainya kan. Maknanya macam mana kita sebagai masyarakat luar ni nak contact ataupun nak reach out kepada yayasan ni. YPK kita ni selain kita di HQ Kota Iskandar, kita ada di 10 daerah. Ke semua daerah, 10 daerah di Johor ni kita ada cawangan. Kita ada pejabat YPK lah di daerah.
So maknanya kalau Puan pergi pejabat-pejabat daerah-daerah ni, yayasan daerah ni, diorang mesti nak kena sapu lah habis lah, vacuum apa semua. Bos nak datang. Kan? Boleh lah, boleh tahan lah. Boleh tahan gitu lah. Tiba-tiba ada pasal bunga. Persiapan dia memang. Ada gambar Puan tak? Tiba-tiba dia naikkan. Tak ada Tak ada lah. Tak ada Tapi persiapan memang terbaik lah. Oi, tiba-tiba datang ada kan, bos datang. Saya faham pasal apa dulu saya kerja kerajaan juga. Kan? So setiap kali kalau macam orang besar-besar nak datang ataupun bos-bos dekat center nak datang, betul, tiba-tiba kita pun kan, macam saya lah. Kalau contoh saya punya big boss saya, Tan Sri Suki dah datang. Time tu memang habis lah Cik Wan ni. Kalau bahasa kasar menggelatak bersama saya. Memang lah. Tapi bukan apa, sebenarnya kita nak cakap bahawa kita respect bos kita. Betul. Kan? Maknanya Puan respect pada Tan Sri, kan? Macam saya respect pada saya punya ketua jabatan dan sebagainya. Betul. Ataupun pasal apa kita nak sambut orang, kan? Nak rasa macam selesa dan sebagainya. So untuk reach out kepada yayasan ni, mungkin ada Facebook ke? Ada. Kita ada Facebook, Instagram. Ada Ada. Nak kena type TikTok apa, pun ada. Kalau Facebook kita penuh lah Yayasan Perhubungan Keluarga Dr. Azim. Kalau IG @YPKDT. YPKDT official je. @YPKDT official. @YPKDT official. Nanti kita letak kat bawah tu. @YPKDT official. TikTok ada? TikTok pun ada. Ada Puan Ada. Puan ada main tarik-tarik hujan tu yang dia punya trend tarik-tarik hujan tu. Tak ada kan? Habis tak adalah Puan dalam TikTok tu. Saya tak adalah. Alah Wan. Come on lah Puan. Nanti next 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 saya nak ada kita cadangan nak kat sini. Pada Wan. Saya nak minta big boss yang buat satu konten. Mana tahu kan, pasal apa jabatan-jabatan lain ataupun yayasan-yayasan lain jarang dia punya big boss nak turun ke padang macam gini. Saya tengok YPK je kan. Pertama kali ni macam mana saya up. Dia adalah skill dia. Enggak pula. Okay Puan, kita dah menjawab berkenaan dengan apa itu YPKDT dan servis dan sebagainya. So sekarang ni kita nak pergi kepada satu segmen yang mana kita nak cerita fokus berkenaan dengan karnival yang bakal berlangsung nanti. Karnival Pesona Johor, Pesona Wanita Inspirasi. So berkenaan dengan ni, apakah idea YPKDT ni di sebalik penganjuran karnival ni Puan? Apa yang YPKDT nampak actually? Sebenarnya bagi saya lah berdasarkan maklumat lah orang kata, bila kaki tangan bercerita dengan saya, sebenarnya YPKDT ni dengan karnival memang orang kata macam berpisah tiada lah. Sebenarnya daripada dulu YPKDT memang pernah menganjurkan karnival lah daripada tahun 2001 tu saya. Selepas 4 tahun penganjuran pada penubuhan ya. Ni yang saya dapat maklumat lah. Maksudnya setiap kali karnival yang kita adakan tu konsep dia pun mesti untuk meraikan wanita. Tak lari dengan wanita lah. Yalah. Sepanjang orang kata YPK menganjurkan karnival, tema mungkin berbeza lah sebab seiring dengan orang kata kita punya pentadbiran, kita punya zaman kan. Jadi mungkin tema berbeza-beza, tapi konsep tu tak sama, kita nak meraikan wanita. So maknanya idea di sebalik tu masa tengah meeting tu, Puan, saya ada idea. Agaknya macam itulah kan, setahu kan. Saya ada idea. Why not kita bagi satu event yang celebrate wanita punya persona. Persona tu pun dah bermasuk wanita kan. Tengah terfikir-fikir, bolehlah karnival Pesona Johor. Adakah Puan yang bagi nama ataupun ada staff lain yang brainstorm? Kita kredit sikit lah. Brainstorm pada kaki tangan lah. Kaki tangan kita bagi kredit sikit lah pada kaki tangan YPKDT mereka yang pecah kepala memikirkan temanya, namanya, pengisiannya. Nampak tak bos YPKDT mana ambil kredit dia bagi pada anak-anak buah. Baguslah Puan. Tak adalah. Bagus. Okeylah. Kaki tangan YPK sangat committed dalam nak menganjurkan karnival betul, ni lah. Betul. Sebab apa kita pun diberitahu YPKDT ni dia punya cara bekerjasama dengan Pak Maya pun very special, bonding hand to hand. Tu yang rasanya bila saya tak sabar bila Taufik kata, Naim, nanti kau akan handle tu siapa? Ni orang-orang top management dekat YPKDT. Saya cakap saya turun. Rupanya saya berjumpa. Nampak tak? Saya pun angkat juga Puan. Okay Puan, seterusnya kalau kita tengok kat sini, apa specialnya event yang berkonsepkan wanita ni Puan? Pasal apa kalau kita tengok ramai juga penganjur-penganjur buat ataupun karnival yang buat karnival. Kenapa
kenapa anchor dia women? Kenapa Ladies. woman kalau ikut tema pun persona wanita inspirasi kan. Bagi saya lah wanita ni selain suami tonggak keluarga, Betul. wanita pun tonggak keluarga jugalah. Macam happy wife happy family, happy wife happy family kan. Betul. Betul puan, itu betul. Jadi macam carnival ni bila kita fokus kepada wanita ni lebih kepada macam kita nak memberi penghargaan atau pengiktirafan lah kepada wanita yang tak kira lah suri rumah ke yang bekerjaya, yang ada orang kata memberi sumbangan kepada masyarakat. Maksudnya itulah memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada wanita. Kalau kita tengok kat sini puan kalau what would we expect untuk bila kita sampai dekat Carnival Pesona Johor tu, adakah dia macam pameran-pameran kraft tangan? Tak. Tak Pasal apa orang semua kan nanti orang cakap Carnival Pesona Johor YPK dia yayasan yang buat kraft tangan. Kita banyak pengisian yang di mana program-program tu selain untuk wanita, ada juga untuk kanak-kanak, untuk keluarga. Dan juga macam orang kata contohlah kalau dalam pengisian ni kita ada pocket talk kasih wanita. Tapi tajuk dia anti bribery. Bukan anti-bribery, anti keganasan rumah tangga. Dan juga penderaan kanak-kanak. Dia kan ada dua kan. Penderaan orang kata keganasan rumah tangga tak semestinya lelaki yang mendera wanita. Betul. Ada juga wanita yang mendera lelaki. Betul puan, saya pun kena puan. Saya tak dera. Saya kena puan. Saya nak mengadu lah, boleh tak? Kenapa? Saya kena dera kat rumah puan. Ya ke? Tak adalah. Tak percaya. Tak percaya kan? Muka macam ni tak percaya kan? Tak percaya. Wife saya biasanya dia akan cakap dengan lemah lembut. Kata beli beras. Betul. You basuhlah pinggan yang banyak tu yang you makan tadi. Kan? Dia tak dera tapi dia cakap jangan melawan, tu je. Sebab tadi happy wife happy family, betul. So berkenaan dengan tu, saya ada dengar tadi perbualan kita sebelum podcast ni berkenaan dengan bazar suri. Boleh puan terangkan sikit bazar suri tu apa kan? Dia sebenarnya contohlah sebenarnya bazar suri ni dia bermula yang saya tahulah suri tu sendiri. Dia merupakan satu program yang orang kata untuk menjana pendapatan. Bazar Suri tu, Bazar Suri tu dia macam satu platform. Platform untuk orang kata usahawan-usahawan di bawah PKDT ini untuk orang kata ketengahkan di connection. Ada network. Network. Yes. Networking sama usahawan. Ya. Sebab kalau bila kita yalah macam dalam perniagaan ni pun mestilah ada contohlah macam kita ni baru yang bawah kan, bila kita nampak ada usahawan yang berjaya tu, kita nak ada bonding, kita nak sebagai kata inspirasi, sebagai yang macam mentor lah. Duduk dalam dunia perniagaan sepenuh masa seperti saya ni lah puan saya rasa ini satu program yang saya tak pernah dengar lagi. Saya ni bukan aku ni bukan nak ngampu tapi ni betul aku cakap. Pasal apa puan? Untuk orang yang buat bisnes macam saya, network tu sangat penting. Betul. Network tu gila-gila punya penting lah. Pasal apa? Kau tak boleh hidup seorang-seorang dik kan? Kau tak boleh niaga seorang-seorang. Tak, mesti kena ada network. Okay, aku supply yang ini, dia ni supply yang ini. Jadi sebab setiap usahawan bawah fikir dia tak sama. Mungkin produk lebih kurang, tapi berbeza-beza lah. Kadang yang bila kawan yang nak ini, kawan aku produk ni, macam tu lah. Tu antaranya lah. Maknanya YPKDT serap dekat dalam Bazar Suri ni. Adakah benda berkenaan dengan Bazar Suri ni akan diperkenalkan dekat Carnival Pesona Johor? Kita bawa juga? Kita bawa. Kita dalam 40. Kita ada 40 Bazar Suri kita lah. Dan 40 usahawan kita. Kepada wanita-wanita yang sedang mendengar, yang sedang menonton, sebenarnya ini merupakan satu platform, especially you guys yang mana sekarang ni memang tengah soul surviving, mana soul prop dalam hidup ni, maknanya soul breadwinner kan. Mana yang tak pernah dengar tentang YPKDT, tolong ambil tahu dan try reach out untuk YPKDT ni. Pasal terus terang, as a businessman itself, myself, network sangat penting. Yang ini satu program-program yang bagus puan. Saya rasa kudos to YPKDT lah kan. Pasal program ni bukannya program-program saya cakap
Ni beraras tinggi punya pemikiran tau program ni. Bukannya tu pasal apa boleh fikir. Yalah walaupun kita bukannya mungkin golongan wanita yang ada dekat dalam Bazar Suri ni bukanlah kontraktor kelas A ke apa ke kan. Walaupun mungkin buat perniagaan yang mungkin kecil-kecilan Betul. dan sebagainya, tapi tetap network penting. Dan kemungkinan besar pemasaran ataupun ekspor yang akan dibuat tu mungkin boleh jadi besar, boleh jadi wide kan, broad. Sebab kadang-kadang usahawan yang di bawah PKDT ni ada jugalah beberapa usahawan, saya pun tak ingat siapa, tapi selain dia orang kata menambah pendapatan dia, tapi dia juga memberi peluang pekerjaan pada masyarakat. Dah jadi businessman. Ya. Dah jadi dah self-employed, jadi businessman pula ataupun businesswoman. Lepas tu dia boleh jadi investor satu tahun lagi. Maybe kan. Bagus program ni. So berkenaan dengan YPKDT ni, ada tak hubungan kerjasama ataupun hubungan yang sangat erat dengan orang kelainan upaya? Yang ada. Ni kisah elit. Kita ada di bawah PK pun kita ada unit pembangunan OKU. Dan akan masa dekat Carnival Pesona Johor ni pun ada juga program untuk mereka semua ni. Pengisian ada. Dalam sepanjang 3 hari program ni kita ada pengisian untuk OKU jugalah. Tapi yang hari keberapa tu memang pengisian dibawa oleh pihak JKM lah. Kita menjemput JKM selaku kita punya jabatan di bawah portfolio yang sama, pun menyantuni OKU. Semasa hari perasmian pun kita ada pengisian untuk OKU juga. Ada juga pengisian untuk anak angkat makmur Johor. Adakah okey puan, yang gini untuk saya bila saya first baca, saya macam terfikir adakah kat situ tempat aku nak mencari anak angkat ke macam mana? Bukan. Sebab saya macam mana tu dia macam mana pengisian ni berfungsi untuk ni? Dia yang saya tahulah kan, dia sebenarnya sumber inspirasi daripada yang Mak Bapak Menteri Besar juga berkenaan program ni lah kan. Jadi anak angkat Makmur Johor ni dia merupakan macam satu program di mana kita menyantuni anak-anak yatim atau yatim piatu yang kehilangan ibu bapa semasa pandemik COVID. Kita khusus kepada yang kehilangan mak bapak ni masa COVID tu lah. Maknanya mak bapak yang mana dah pergi dulu kerana COVID ni lah. Ya. Okay. So maknanya jadi kita, memang YPK ni memang ada anak angkat dia sendiri yang menjaga anak angkat ni lah. Dia macam contoh kalau family tu yang meninggalnya mak, so ayah dia ada lagi. Kalau dua-dua dah tak ada, so dia ada penjaga dia lah. So macam kita ni macam mana kita dapatkan maklumat tu, kita buka tawaran dan macam pemakluman lah untuk dia mengisi borang, menghantar borang kepada YPK. Jadi setakat ni kita ada dalam lebih kurang untuk satu Johor, lebih kurang dalam 1,260 lebih kot anak angkat Makmur Johor. Macam ni kita menyantuni mereka. Macam kita setiap bulan kita bagi dia perbelanjaan sebanyak 100 untuk satu orang. Adalah dia punya gift lah kita akan bagi. Okey, tapi dekat dalam Carnival Pesona Johor ni apa yang YPKDT akan buat untuk pengisian ni? Okey, yang semasa untuk Carnival ni untuk anak angkat Makmur Johor daerah Johor Bahru saja. Sebahagian lah, sebab sebahagian lagi kita dah buat lah. So dalam lebih kurang, kalau ikut total termasuk mak ayahnya, termasuk penjaga, dalam 300 orang. Tu termasuk penjaga lah. Pengisiannya kita akan buat taklimat. Satu taklimat SSPN lah. Maksudnya SSPN tu sebab daripada bayaran bulanan yang terbagi tu setiap bulan 100 tu, kita akan tolak 200 untuk tolak masuk dalam SSPN. Selain kita bagi perbelanjaan bulanan, kita membantu untuk buat tabungan di SSPN jugalah. Okey, faham. So puan, yang tadi tu kita cerita secara formal berkenaan dengan Carnival Pesona Johor. Okey, ni kita cerita tak formal lah pula pasal tadi dah ada guideline untuk kita tanya. Betul. Okey, so sekarang ni puan, contohlah saya ni tak ada kena-mengena dengan YPKDT. Okey, saya tak ada kena-mengena dengan event tu, saya pun tak tahu. Tiba-tiba saya nampak ada event. Macam tu kan. Apa yang saya boleh expect puan dekat bila saya masuk dalam tu? Apa yang bakal berlaku? Boleh puan bagi nampak tak kat kita orang? Apa yang bila masuk tu, apa dia? Ada apa yang berlangsung kat situ? Ada jual-jual ke? Ada apa ke?
Okey. Ha. Kat Carnival kita 3 hari kan? Oh, kamu tiga hari. Carnival 3 hari. 3 hari pun kat situ. 3 hari. Dia Ada pagi kemah, sampai Wan? malam. Kemah kat situ tak balik Balik. Balik. Tak balik. Anak 5 orang tak balik. Mana mama? Dia memang Carnival selama 3 hari. 3 Pagi hari. sampai malam. Pagi sampai malam. Jadi macam contohlah selain ada bazar jualan, Okey. bazar jualan, bazar makanan, kita ada bazar suri, bazar bawah fikir itulah. Okey. Dan juga kita ada kalau pengisian tu selain pocket talk, kita ada macam pertandingan-pertandingan yang kita ada lah. Pertandingan nasyid, pertandingan orang kata makeup, pertandingan Pertandingan push Push up. makeup Barbie tema kot. Weh, puan. Tak baik tahu. Tema Barbie. Oh, boy. Tak baik tahu. Ni kan mencarut tadi. Barbie. Okey. Dia pertandingan push bike. Push bike. Untuk kanak-kanak kan. Kalau macam untuk kita, macam untuk saya lah puan. Macam untuk lelaki macam saya ni, tak ada pertandingan apa-apa ke puan? Lelaki Tak ada make up. Mereka tak ada. Bola jaring ada untuk wanita lah. Bola jaring wanita. Yang itu mungkin nak kena tambah Sebab kita orang datang sana nanti tengah bawa handbag bini je nanti kan. Tengok je kan. Main tarik tali tak ada puan? Tak ada. Okey. Saya tak ada. Apa yang sesuai kalau kita nak tambah puan pertandingan macam push up sebab saya tengok tadi ada poster Hanif Lloyd. Dan dekat tu ada macam gambar Hanif Lloyd, mungkin pernah panggil Hanif Lloyd ke coach kan. Mungkin boleh pertandingan push up ke, arm wrestling ke. Kita tak ada. Ui, kalau ada arm tu wrestling puan. tak ada. Maknanya merangkumi segenap lapisan dan juga gender lah. Macam contoh macam tadi banyak wanita kan. Untuk lelaki-lelaki ni kan macam termenung kan. Kita tak tahu nak buat apa kat sana. Kan itu yang bini kita marah tu puan. Pasal kita termenung, dia ingat kita tengok orang lain. Kita termenung, kita bukannya apa. Ada fun ride. Ada fun ride. Ada fun ride malam. Okey, so maknanya yang itu kita boleh. Fun ride tu kita santai-santai je lah, berkayuh. Betul. Pasal saya nak backup kawan lelaki juga. Ya, ada fun ride ada. Itu memang trend sekarang, fun ride. Pasal saya ni benda-benda event ni puan, kadang-kadang kita datang, kita tak buat apa-apa pun. Yang lelaki ni datang gitu, you tengok apa? Tak tengok apa. Kebetulan dekat depan kita tak nampak. Jadi bila ada macam fun ride dan sebagainya, maknanya ada terisi jugalah untuk lelaki. Kalau untuk remaja-remaja pun yang datang, mungkin golongan umur 21, 22, apa yang ada best dekat situ? Itulah macam saya sukalah ada pertandingan kuali panas. Ui, kuali panas Boleh pertandingan masak? Ada. Jangan masak. Lepas tu ada demo masakan pun ada oleh chef lah. Chef yang apa, Mr. Famous itulah. Mungkin kita boleh pancing diorang juga puan dengan konsert yang bakal berlangsung, iaitu konsert Pesona. Ada. Konsert kita ada konsert. Puan tak nak cerita pasal konsert Pesona tu. Puan memang nak ujung-ujung. Memang. Okay. Konsert Pesona tu apa puan? Konsert. Siapa yang kita akan expect kat situ? Okay, konsert yalah, macam biasa kalau kita sebut konsert ni macam dia punya suasana mestilah havoc. Weh, mesti. Kan havoc kan. Mesti. Okay, yang saya nak sebut artis ke? Sebut lah. Artis yang kita akan panggil untuk konsert Pesona ni Six Sense. Six Sense. Adira. Dan juga okay. juga pengantin baru Nabila Razali. Nabila Razali dah kahwin Dah. Tengok. Kan baru kahwin. Tengok. Bel. Dia tak cakap dengan I pun. Okay, lepas tu? 3 orang tak? 3 orang tu dia. 3. Dalam masa yang sama juga kita pun ada konsert-konsert yang kita konsert berapa hari puan? Kita 3 hari. 3 Tapi hari. hari pertama tu, hari Jumaat malam tu kita ada zikir-zikir lah bersama Raihan. Ya, betul. Bersama Raihan. Kita zikir ada. Kita hari kedua mana seimbang lah puan. Seimbang. Yelah, sebab kita punya konsert pun bukanlah orang kata yang Uha-uha tak. Mungkin pemilihan lagu tu yang orang kata macam ketuhanan sikit, keamanan ke, macam tu lah. Kita nak meraihkan je orang yang datang tu, betul. Kan? Nak bagi diorang seronok sikit. Kalau tidak asyik tengok pameran dia kan. Hari ketiga kita ada konsert macam berbentuk healing lah. Healing. Healing Healing apa healing. Kursi pun nak kursi lain.
kan, kursi camping tu dengar lagu-lagu healing puan Lagu healing. baik tu, baik. So ini yang bakal berlangsung lah dekat Carnival Pesona Johor. Yang tadi tu lebih kepada pengisian apa semua itu formal kan. Yang tak formal pun ada. So maknanya YPKDT ni dia ada balance dia kan, kita nampak. So puan sebagai orang kuat dekat dalam YPKDT, so apakah harapan YPKDT ni actually kepada pengunjung-pengunjung yang bakal mengunjungi Carnival Pesona Johor ni? Saya menjemput semua masyarakat di Johor untuk sama memeriahkan Carnival Pesona Johor yang akan berlangsung di EduCity Sport Complex. EduCity Sport Complex bermula 8 sehinggalah 10 Disember. Yes. Saya orang kata mengharapkan semua akan happy dan enjoy lah. Enjoy dan membawa balik kenangan yang manis. Orang kata memandangkan YPKDT nak mengajukan Carnival ni, kita menghadapi orang kata dugaan demi dugaan. Kalau bahasa kasar macam sangka lah. Ujian ni lah tu bahasa kasar. Tapi kita punya bahasa lembutnya ujian. Kita macam kita boleh merancang tapi Tuhan menentukan kan. Betul. So macam ni macam orang kata manis-manis untuk YPK lah. Betul lah tu. Manis-manis lah. Orang kata penutup hujung tahun 2023 lah. Untuk Carnival ni. Cantik lah tu. Pasal apa? Saya sebagai orang yang handle podcast ni pun, saya pun dah tak sabar sebenarnya nak ke sana. Sebab apa? Kita akan start daripada 8 hari bulan sampai 10 dekat EduCity Sport Complex Nusa Jaya. Betul. Dekat Johor Bahru ni. Dan dalam masa yang sama, ini Carnival Pesona Johor ni kita akan jalankan pelbagai aktiviti, bukan setakat pengisian-pengisian yang berbentuk formal dan sebagainya. Kita akan ada juga benda-benda yang informal dan benda-benda yang surprise you guys dekat sana. Dan kita akan adakan konsert demi konsert, dan ada zikir macam puan cakap tadi. Dan apa yang saya boleh cakap dekat sini, jangan lupa untuk follow dulu YPKDT dekat Facebook, IG, dekat TikTok. Dan juga jangan lupa juga untuk follow Pod Maya dekat YouTube Pod Maya, podcast Pod Maya. Dan dalam masa yang sama, kita punya IG dan juga TikTok di Park Maya, PARKMAYA. Kalau nak tengok video klip kecil yang kita tengah berbual ni, boleh tengok dekat IG dan juga TikTok PARKMAYA. Kita cari lah. Cari Wan. Terus follow kan. Kalau tadi macam ada konten tadi, kalau follow tu dapat 100. Tapi disebabkan bad duit kat luar, tak jadi Wan. Lepas ni lah. Lepas ni follow kan. So insyaAllah jangan lupa save the date. Kita akan jumpa anda di sana bersama-sama dengan YPKDT dan juga Park Maya. Apa pun, see you there.